Tapi bagi aku, dalam sifat falsafah ekonomi aku, kerajaan perlu campur dalam ekonomi jika dia berkaitan kebaikan rakyat, bukan kepentingan individu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kembali lagi kita dalam Yowana TV, dalam Jom Ngopi. Dan special kali ni, saya tengok dekat YouTube semakin meningkat, komen semakin menambah, view semakin meningkat. So, Aiman ada plan beritahu saya, dia ada WhatsApp saya dapat notif sebab hari ni saya host. Dia bagi saya notif kat WhatsApp. Dia kata, siapa yang komen terbaik, yang komen paling, orang kata paling level intellectual dah bagus, dia akan dapat hadiah TV satu. Itulah Aiman janjikan, dan saya tak janjikan, dia janjikan. So, straight the point, apa hari ni? So hari ni Man, kita ada 3 topik yang menarik. Satu topik tentang pekerja asing, satu topik tentang isu Grab. Grab ada buat demonstrasi pasal isu harga dia, minimum lantai dia untuk pantangan. Satu lagi berkaitan dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir, sangat famous minggu ni. Tapi before kita go kepada isu terlalu politik, aku nak start isu satu penting Man. Apa? Isu paling penting adalah, kau kecewa tak bola baru ni? Aku jujur Kau tak tengok pun. Aku tengok. Aku tengok bola tu. So aku expect seri. Tapi yang aku kecewa, ada kawan aku yang botak, tapi kau kata kat kawan aku, tapi pemain botak tu. Pemain botak. Siapa nama dia? Aku lupa nama dia apa. Aku lupa nama dia. Aku tahu dia main JDT. Saja sebut JDT lah. Okay, itu masalah bagi aku. Tapi apa-apa pun, hari ni terrekod, esok ada bola. Bagi aku confirm sikit, aku takut kau tengok highlight saja. Player tu masuk minit ke berapa? Aku tahu minit berapa, tapi aku tahu dia gantikan orang yang dapat kad kuning. So aku tahu benda tu. So, minit berapa aku tak check lah. Tak check. Kau selamat. So far so good. Meeting. So bagi aku tinggal satu soalan. Aku suka tinggal tentang soalan yang pekerja asing. Ini berkaitan dasar. So pekerja asing sekarang ni, banyak orang kata ada serbuan. Semakin banyak lah penguat kuasa buat serbuan untuk tangkap warga asing ni. Tapi ada yang komen netizen dekat Facebook, dekat sosial media, dekat sosmed, menyatakan bahawa warga asing ni patut buang hanya mereka ni. Patutnya semua Malaysia ni sepatutnya tak ada warga asing langsung. Betul. So adakah itu rasional untuk sebuah negara yang tengah membangun, tiada pekerja buruh daripada luar? So bagi aku soalan tu, yalah, kita bawa santai. Aku betul lupa buat air. Kau minum air seorang. Tak apa Man. Tahu kau kencing dengan bola. Tengok. Bagi aku macam ni, bila memang ada, sebenarnya isu ni wujud bila ada sebuan tentang warga asing, parti 1,000 orang, 500 orang dan sebagainya. So ada perbincangan di sosial media, di masyarakat bawah, mengatakan bahawa cukuplah Malaysia bawa masuk pekerja asing. Ketikan supaya Malaysia ni bersih daripada pekerja asing. So memang betul isu ni isu yang baru, tapi bila orang react dengan emosi, menjadi satu masalah. Bila orang kata buang semua pekerja asing, ini jadi masalah. Sebab kita kena sedar, sebagaimana pun kita buat, kita masih perlukan pekerja asing yang sah. Ini betul yang aku titik beratkan, yang sah. Maksudnya yang masuk secara legal, dokumen dan sebagainya. Kita tak boleh buang sebenarnya. Sebab akhirnya mereka diperlukan untuk sektor-sektor tertentu. Dan mungkin aku nak tambah sikit, memang betul kata pekerja asing ni hampir sama ramai dengan, lebih ramai daripada rakyat Terengganu. Sebab apa? Ikut data mengatakan 2.7 juta. Rakyat Terengganu dah 1 juta dan dekat 1 juta sebagainya. So memang lebih ramai rakyat Terengganu. Tapi diorang ni adalah yang data ni adalah yang sah. Dia pelbagai, semua negeri ada. Yang jadi masalah sekarang ni, mengatakan banyak sumber mengatakan di media dan sebagainya, mengatakan bahawa jumlah pekerja yang tidak sah adalah lebih ramai daripada pekerja yang sah. Ini masalah. Aku rasa kita perlu fokus pada pekerja yang tidak sah, pekerja asing tidak sah ni. Cuma aku nak pergi pada persoalan kau. Dalam kita borak tentang pekerja asing ni, bagi kau, adakah menggantikan pekerja asing ni dengan warga negara Malaysia adalah benda yang boleh dilakukan? Aku beri dia boleh, tapi bukan long term kan. Sebab Malaysia, kena kita beri realistik. Warga negara Malaysia, dia pilih kerja itu, dia memilih kerja. Walaupun orang kata tak memilih kerja, jarang lah kau keluar degree, kau tiba-tiba kerja buruh kasar kan. Sebab kalau dia tak sambung belajar pun, level dia kerja dekat KFC dan kluster dia sendiri. Tak kerja pasal dalam aircon lagi. Yes. So jarang betul. Tapi apabila kau duduk kawasan pedalaman, kebanyakan kontraktor pula, buruh kasar dia banyak memang orang tua, bukan anak muda pun. Tak ramai betul. Orang tua saja. Tapi Melayu, warga negara. So untuk aku lebih rasional lagi plan ni. Susah. Dan nak kata lagi, ada orang kata warga asing ni bukan buruh kasar je, tapi dia sektor peradang juga, kilang juga. Yes, betul. Itu kena faham.
Bukan tu saja, dia ada dekat industri-industri lain. Yes. Industri perkhidmatan pun ada, dekat petrol, stesen minyak pun ada. Sebab ini point dia, Man. Sebab Malaysia, rakyat Malaysia, dia tak nak ada dalam kelompok tu. Dia tak nak ada gaji rendah boleh. Less. Mereka define, kita tak ada tu kelas rendah, tapi mereka nampak tu. Yes. Masyarakat dah letak satu line bahawa sama dengan pekerja asing, itu kelas rendah. Macam contoh, aku ada tengok satu podcast ni, dia cerita tentang dia dulu susah dan dia survive. Dia daripada gelangan, dan dia ambil cabaran, dia tak nak hidup dalam keadaan homeless tu. Homeless, okay. Dia kerja sebagai tukang sapu je dekat mall. Sama dengan bangla lain. Okay. Nampak dia survive, tapi tak lama lah dia akan go kepada kerja lain. Tapi bangla tu stay. The point kat sini, Man, tak semua orang nak kerja sebagai penyimpan sampah-sampah. Yes. Aku tambah sikit. So bila perbincangan yang berlaku, ada orang katakan bahawa kami nak je, dia sosial media lah, kami nak je kerja di, aku tak kata kelas bawah, kerja yang kata 3D lah. 3D maksud dirty, dangerous, aku lupa satu lagi D apa. Tapi nak katakan yang melibatkan benda-benda yang sangat-sangat fizikal. Dan orang katakan kami sanggup asalkan gaji diberi bagaimana kami dapat di Singapura ataupun Australia. Okay. Memang ada orang kata kami nak gaji macam 1,800 je. 1,800 dalam Singapura dolar. Ya, masa kohort Malaysia tu mahal. Itu je mahal. Itu orang aku melihat begini. Membuang atau memindah keluar kerja asing ni benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku. Yang sah lah. Yang tidak sah, of course lah, kita teruskan. Sebab apa? Sebagaimana pun kita cuba buat, struktur ekonomi kita memerlukan pekerja kemahiran rendah. Dan pekerjaan kemahiran rendah ni sanggup dipenuhi oleh pekerja warga asing. Mereka datang sini dengan harapan ada kerja. At least ini kerja yang kami ada berbanding dengan mereka tak ada kerja langsung. Itu penting. Dan yang kedua lah, bila orang mengatakan bahawa kami nak kerja yang sama gaji macam yang kami dapat di Singapura atau Australia, kita dah faham. Macam Afiq pun sebut tadi, dari sudut asas kat Singapura, dia masih gaji minimum macam biasa, macam kita juga, masih asas. Tapi bila kau convert Singapore dollar dekat Malaysia, bayar 1,800, dah agak 5 kot. Sekarang aku lupa dah berapa, dah 4 ke 5 aku lupa dah. Dia of course lah kadang 4 kali ganda, 5 kali ganda. 1,800 dah agak 4, sepakat 10,000 dah. Plus minus ke 9,000. 5,000 lebih. 1,000. Aku faham. Okay, dalam meningkat lah kata M40. Tapi itu tak boleh berlaku dalam Malaysia. Dan nak bagi jumlah yang sama dari ringgit dekat Malaysia lah benda yang tak boleh dilakukan oleh saja ekonomi kita. Sebab kalau faham, tapi bila aku tak kata nak, tapi if kemahiran rendah dapat gaji 3,000, takkan kemahiran tinggi atau sederhana dapat 3,000 juga. Kau faham? Saatnya akan berubah. Akhirnya mereka akan perlukan gaji lebih tinggi. Akhirnya dia mengganggu struktur gaji dalam syarikat. Akhirnya membebankan. Akhirnya syarikat akan sanggup untuk ambil pekerja asing yang tak illegal, yang illegal. Sebab mereka nak kurangkan kos. Kalau faham konsepnya begitu. Dan tapi aku faham dalam struktur kefahaman masyarakat Malaysia, dia kata pekerja asing ni perlu dibuang. Aku cuma nak bagi pada orang ramai, apa yang kerajaan cuba buat sekarang adalah untuk bantras atau mencari pekerja yang tidak sah, bukan pekerja asing yang sah. Sebab itu kerajaan ada cadangkan mana-mana syarikat yang bawa pekerja asing ni tapi tak bagi kerja kat mereka, masih dalam perbincangan, tapi mengatakan perlu ada penalti pada syarikat tu. Sebab kita tak nak syarikat ni ambil pekerja asing dari luar negara, berjanjikan macam-macam. Bila datang dekat Malaysia, dia tak ada kerja. Itu tak nak. Dan aku rasa perbincangan kita patut fokus pada benda tu. Bagaimana kita nak selesaikan pekerja asing yang illegal ni, yang masuk pastilah pendatang asing tanpa izin ni, yang datang ke Malaysia, yang bekerja kat Malaysia tapi tanpa dokumen sebenarnya. Ini jadi masalah. Cuma persoalan aku ada satu usaha mengatakan bahawa before kau jawab soalan tu Majid. aku confused kau sebut pasal kerajaan minta, tapi kerajaan sebenarnya yang luluskan lesen pada semua majikan tu. So sepatutnya dari awal lagi kerajaan dah boleh kontrol berapa amount dia. Okay, so memang betul ada polisi yang membenarkan bahawa syarikat yang dapat sebilangan orang begitu. Okay, kalau faham satu benda bahawa itu adalah dijanjikan bahawa pekerja asing ni bawa ni ada pekerjaan. Dan polisi itu mengatakan bahawa bila kau bawa 5,000, kau bawa ni 5,000 sebab ada demand dekat Malaysia. Tapi bila berlaku dalam realiti, ini polisi ni benda cantik kat atas, dan hitam putih yang sangat tersusung. Bila berlaku kat bawah, dia kata bawa 5,000, tapi kerja hanya 1,000, tapi mereka masih dapat 5,000. Sebab apa? Diorang datang kat Malaysia, diorang perlu bayar kat syarikat ni juga. Untung tu kepada syarikat ni juga. So that's why diorang nak penuhkan kuota tu.
Tapi padahal mungkin dari sudut fahaman mungkin ada 1,000, mungkin 2,000, mungkin separuh je. Separuh hari tak ada kerja, separuh hari ada kerja. Itu je masalah. Ya, aku terdetik macam ni mas. Aku tahu. Aku rasa masalah sebenarnya melibatkan tata kelola. Maksudnya pengurusan dari segi pembendahan lesen tu. Okey. Macam mana you boleh ada demand company yang banyak? Kau cuba fikir imagine kat Malaysia yang liga kata 2 juta lebih, lebih banyak pada 27 lagi banyak pada rakyat Terengganu. Kan yang bukan tak liga, yang liga. Yang liga yang memang kementerian sebut. Yes. So, macam mana kementerian boleh luluskan seramai itu orang? Yes. Itu soalan aku. Soalan aku, sudut data aku tak pasti. Aku nak check balik data dozen dan sebagainya. Tapi mengikut fahaman sebagai ekonomi aku adalah memang ada demand dekat situ. Kau kena faham kelapa sawit, peladangan, perkilangan. Kau ingat semua capur. Tapi Johari cakap dia punya kawasan tak ada. Johari kan Menteri Peladangan. Dia kata dia kurangan warga asing. Okay. So, adakah kita ada masalah dari segi penyusunan tu? Ataukah ada masalah dekat Kementerian Pembendahan Lesen dan benda tu kementerian nampak akan muncul masalah tapi kami masih biarkan sebab mungkin dapat sedikit amount apa aku tak tahu lah. Aku tak pasti. 2.7 juta boleh luluskan. Betul. 20 juta adalah semua daripada mana tahun yang ada kat Malaysia. Bukan sekaligus. Ya, gabungan jumlah yang berterusan. Ya. Okey. So aku setuju kau. Isunya bagi aku 27 juta dan bila Johari kata dia tak cukup kerja warga asing di kawasan dia. Kita dah sedar bahawa ada satu masalah bahawa jumlah tu mungkin mencukupi demand di pasaran, tapi pengagihan pekerja asing tu tak mengikut kesesuaian. Contohnya mungkin pekerja asing nak duduk kat Lebah Kelang, Kuala Lumpur contohnya. Mungkin kat kawasan yang macam apa, dia Titi Wangsa kat Titi Wangsa dia orang tak berminat. Environment mungkin tak berminat. Aku rasa benda macam ni benda yang sangat teknikal yang aku rasa kerajaan sekarang cuba selesaikan. Sekali sedar bahawa bila sebuah ni berlaku, aku nampak banyak kedai-kedai yang sebenarnya ada pekerja asing dia tutup, termasuk kawasan rumah aku. Sampai sekarang aku tak boleh makan kedai tu sebab tutup lagi. Itu jujur dari aku. Tapi aku melihat bahawa benda ni menunjukkan satu isyarat pada kerajaan bahawa if kau nak cari pekerja asing, kau kena ikut liga. Itu satu. Tapi kerajaan pun aku setuju kau. Kerajaan pun sedar bahawa apa mekanisme memastikan penggagihan orang yang masuk ni diberi pada tempat yang memang memerlukan, bukan dikelompokkan dalam satu tempat saja. Akhirnya bergelombok kat Selayang. Oh iya. Ini je masalah. Kau tahu tak benda-benda aku fikir benda macam ni. Kalau kata nak agihkan, siapa yang pantau kan? Itu soalan aku. Yes. Kalau kau dari awal lagi kau kata okey, 10,000 kepada peladang, 10,000 kepada pembangunan, 10,000 lagi pada perkhidmatan. Contoh lah. Tapi siapa pantau 10,000 tu konsisten kat tempat yang sama? Itu aku tak pasti. Aku dari sudut data pun aku tak pasti benda tu. Sejujurnya bila aku mengkaji tentang isu-isu pekerja asing ni, memang ada satu kelompokan bahawa jumlah tu mengikut demand pasaran secara keseluruhan. Tapi sudut siapa yang memantau, of course ada agensi. Tapi memantau secara khusus, secara detail, itu adalah benda-benda sangat sukar bagi akulah untuk digerakkan. Dan aku rasa perlu ada mekanisme lah. Memang aku rasa mungkin orang ramai kat luar sana boleh maklum di bahagian komen mana-mana terlibat benda ni. Apa perkara yang kerajaan tengah buat dekat bahagian bawah. Mengikut research yang aku buat, tak ada spesifik. Maksudnya ini memang perlu untuk memantau pekerja asing ni 10,000 di kawasan A, 10,000 di kawasan B dan sebagainya. Bagi aku setakat research yang aku tengok, mungkin aku perlu turun ke lapangan, tapi setakat research yang aku buat, tak ada yang khusus untuk membuat benda tu. Okey. Yes. Clear. Tapi yes, itu kan jadi masalah mas. Sebab apabila kita dah sembang tentang benda-benda besar, kalau segi pengagihan dan konsisten pengagihan tu mengikut industri tu pun kita tak dapat. Semakin banyak lah masalah macam ni man. Kau tak boleh salahkan kepada warga asing ni sebab mereka nak survive. Yes. Betul orang kata pekerja asing 50%. Macam kita pernah buat sebenarnya 50%. Apa kata syarikat pun 50%. Diorang janjikan diorang pekerja asing datang, bila diorang tak ada kerja kena survive. Lepas tu beli lembu tu dekat tepi lok kedai. Beli lembu satu man, bukan niaga semua. Mereka kena survive. Bukan mereka tak nak, bukan tak ada kerja, mereka kena survive. Dari sini lah mereka kena everything, mereka cari duit dan mereka kena hantar duit kepada family mereka lagi. Dan mereka nak masuk sini, mereka kena bayar tinggi. Yes, of course, dia kena bayar. Bila masuk visa pekerjaan dan everything, dia kena dapat dokumen tu. Tapi untuk kita menutupi perbincangan kita tentang before kita menutupi, kita kena spark dulu kenapa isu warga asing ni naik. Sebab masalah warga asing naik ni disebabkan oleh kesabatan, bukan segi ekonomi. Dari ekonomi, warga asing, untuk semua pendengar di luar sana faham bahawa warga asing ni bagus untuk negara yang tengah membangun. Sangat penting. Untuk sebuah negara yang tengah membangun, dia perlukan ada buruh yang kurang mahir ni dalam tempoh yang banyak dan konsisten. Dia tak ada naik turun.
Dia memang konsisten. Itu penting. Yang kedua, kenapa benda ni dipanaskan sekarang ni? Sebab ada sebuah ni yang kata Mini Dahka lah, Wagasin ni buat isu lah. Wagasin ni dah level macam dah merogok anak dara orang. Yelah, isu tu keluar kat media. Itu sangat tinggi dan merisaukan. Dia kata okey, dia dah rogok anak. Okey, mungkin Wagasin tu kena tangkap lah, atau kena tindakan lah. Tapi yang paling penting, macam mana trauma budak tu yang kena rogok tu. Itu kita yang penting. Sebab ini bukan soal seorang nyawa budak, tapi kita tengok bahawa dia akan beranak lagi benda ni, akan jadi 2-3 orang kesnya. Sebab tu rakyat sangat risau, dan rakyat rasa macam ini dah melampau. Lepas tu ada pula sentimen yang daripada bekas artis, dia kata untuk elakkan masalah rogok dia, warga asing rogok ni kena ada pelacuran. Nah, itu never mind lah. Tapi aku itu dia punya mahas, dia punya pemikiran mungkin tak tahu. Tapi dia kata sebab apa? Aku explain lah. Sebab dia nak warga asing ni tak rogok wanita dan pergi subscribe pelacuran, subscribe perempuan lain. Maksudnya bayar lah. Yelah. Itu never mind lah. Dia kata untuk selesaikan masalah rogok ni. Yelah, itu apa dia cakap. Tapi poin kat sini yang penting dari segi keselamatan. Betul. Sebelum kita jump pada topik lain, man, sangat penting untuk kita bahas how nak make sure, walaupun kita datang 3 juta lagi warga asing, kita nak make sure keselamatan tu dalam keadaan yang green hijau. Okey, untuk menjawab soalan kau, pertama adalah kerajaan kena panggil balik semua syarikat yang bawa pekerja asing. Itu pertama. Sebab apa aku tengok benda ni? Aku perlu kerajaan libat urus antara swasta dengan kerajaan. Sebab kadang-kadang polisi ni, dia perlu peliputan yang sangat-sangat khusus antara dua segmen ni. Dan aku cadangkan kerajaan panggil semua. Dan aku tahu kerajaan tengah buat benda tu. Bagi semua nyatakan kenapa isu ni berlaku. Itu pertama. Yang kedua, jika nampak kelompokan atau salah guna kuasa dan sebagainya, kerajaan perlu menjadikan. Bagi aku, kerajaan sekarang perlu tunjuk satu mesej. Korang akan bercakap, korang akan buat statement, tunjukkan mesej bahawa mana-mana syarikat yang tarik pekerja asing tidak memberi kerja akan diberikan tindakan. Ini pertama. Sebab itu kedua. Yang ketiga, macam kau cakap, aku rasa sudut kerajaan, isu bila polisi tu dibuat dan ke bawah, dia tak ada orang yang kawal kat tengah tu. Dia terus macam biarkan begitu. Ni nak macam organik lah berlaku sendiri. Aku macam aku setuju kau, perlu ada satu mekanisme yang khusus, job scope yang khusus, tugas yang khusus pada mana-mana pihak berkuasa tempatan ataupun agensi dalam memerhati, meneliti dan juga menanalisis bagaimana pengagihan pekerja-pekerja ni, adakah pengagihannya mengikut undang-undang tempatan ataupun melanggar mana-mana undang. Bagi penting, sebab aku setuju kau, dalam kita bahas pekerja asing ni, dia bukan isu yang setahun 2 tahun. Dia dah lama dah. Yang syarikat yang buat pekerja asing pun kita sedar banyak berlaku daripada berita lah, corruption, everything. Kita sedar bahawa mungkin ada salah berlaku. Maka kerajaan sekarang perlu korang akan bercakap, korang akan buat statement, tunjuk hasil. Dan itu aku harap pada kerajaan. Okay, kita tutup kan. Okay. So basically, perbincangan tentang pekerja asing dah selesai. Tapi kita pergi pada perbincangan yang aku rasa semua orang macam tengah triggered. Tengah triggered. So isu kedua adalah mengenai Grab di bawah Kementerian Kewangan. So sebelum ini, pada aku lupa tarikh bila je aku cek tarikh dia. Pada tahun inilah, berlaku 17 Januari. Berlaku satu, aku nak kata demonstrasi pun tak juga, mungkin kita perhimpunan. Perhimpunan berlaku di Petaling Seri oleh rider e-hailing lah. So rider ni menyuarakan bahawa tentang cas penghantaran yang sangat rendah sekarang, yang semakin berkurang sebelum ini. So bila perhimpunan itu berlaku, masuklah seorang tokoh belia yang sangat berwibawa lah bagi setengah orang, datang untuk memberi sokongan. Aku tak ada masalah. Tapi dalam memberi sokongan, dia memberikan satu ucapan. Satu ucapan tu jelas, aku sendiri pun tak nafikan benda tu, bahawa Grab ini di bawah Kementerian Kewangan. Aku rasa mungkin Afiq nak cerita lebih, dan mungkin Afiq juga nak cerita siapa nama dia. Aku dengar Afiq rapat dengan dia. Aku tak pernah rapat dengan dia. Pernah jumpa waktu student dulu. Itu kena tak boleh nafikan, pernah jumpa waktu student. Tapi jumpa gitulah, tengoklah jauh kan. Dia kan senator waktu tu. Okay, tapi poin kat sini, apa yang Wan Faisal yang dikenali sebagai Mak Jargon, sebab dia suka bercakap dengan turn yang jargon lah. Apa Wan Faisal cakap tentang Menteri Kewangan uruskan Grab ni? Maksudnya apa, aku baca statement tu betul-betul. Bila aku berhenti betul, dia kata dari segi cukai, maksudnya Menteri Kewangan boleh upkan cukai syarikat tu. Tapi untuk Wan Faisal lebih faham macam mana sebuah kerajaan untuk kontrol satu company tu. Satu, dia kena buat jadi sebagai link of government lah. Maksudnya dia kontrol terus, macam TMB. Yes. TMB pun kerajaan tak kontrol sepenuhnya. Ya, separuh kerajaan untung dapat kerajaan lah. Ya, untung je. Tapi aku bagi masa mudah untuk pendengar luar sana faham.
apa yang Wan Faisal cakap, macam mana kita nak contoh harga Grab ni, harga bayaran Grab ni, macam mana kita nak contoh? Adakah Kak Jat boleh masuk campur kata kat Grab kau kena naikkan harga? Kalau sekarang tak boleh. Tapi kalau kita buat cara ni boleh. First, semua orang yang lahir kat Malaysia ni, lahir je kena register Grab. Lahir je, keluar je, satu baru umur 1 tahun kena register Grab. Semua kena register Grab. Semua kena. Lepas tu dekat kedai makan ni tak boleh order Foodpanda dah. Foodpanda Shopee Food tak boleh. Hanya Grab je boleh. Semua kat Malaysia ni tak ada company lain, hanya Grab je. So yang ketiga, apa lagi? Semua kedai-kedai ni yang jual makanan ni, dia kena letak logo Grab dan everything semua Grab. Masuk yang kat sini, itu sahaja yang Kak Jat boleh contour. Maksudnya dah jadi fully Kak Jat contour. Itu saja untuk kau faham. Tapi adakah ini sekarang boleh? Yes. Tak boleh kan? So macam mana Kak Jat nak make sure benda ni berlaku? Aku bagi experience sekali mula. Demand and supply. But ni memang kait dengan demand and supply. So sekarang ni, atas berkaitan dengan supply ni tak ramai sebab kita ada pesaing. So supply dah ada Grab ni turun. So tapi demand rider semakin naik. So untuk memenuhi demand rider ni, dia kena balance kan. Dari segi nak balance kan ni, dia akan turunkan harga untuk ramaikan rider ni. Balance kan. Kalau tak, dia akan collect. Faham tak? Aku rasa aku explain mudah lagi. Aku rasa aku explain mudah lagi. Okay, kita tengok demand kat bawah demand rider di sini, supply makanan kat atas ni. Contoh kita guna cara aku cakap tu, supply banyak. Supply maksud semua kat Malaysia ni guna Grab. Everything yang guna Grab kat Malaysia ni memang supply banyak lah. Pengguna banyak, semua banyak. Tapi one day, kalau guna cara aku cakap tadi, first, semua kena guna Grab, tak ada Foodpanda, tak ada everything. Semakin lama, demand akan semakin naik. Dan semakin lama, dia semakin naik. Dan makan tahu. Dan sampai one day, Grab tak akan boleh collect. Dia akan tumbuh satu lagi, syarikat nama Yuana TV pula. Kan? Lepas tu Yuana TV buat konsep yang sama, akan collect juga. So how sebenarnya untuk Kak Jat selesaikan masalah ni? Untuk Kak Jat selesaikan masalah ni, pertama, wujudkan persaingan man. Itu je man. Dan pengguna-pengguna Grab ni kena faham bahawa persaingan tu kena ada. Jika tidak ada persaingan macam tu, kau kena tindas. Dan aku sangat sokong kuasa rider-rider ni boycott sebenarnya. Boycott tu penting sebab untuk make sure that company ni, bahawa you kena faham bahawa kebajikan pekerja you. Kalau you hanya fikir untung je, it's not selesai masalah. Dah boycott dah formula pertama. Nak lagi bagus lagi, bukan boycott daripada rider je, boycott daripada pembeli sekali. Itu lagi efektif bagi aku. So untuk kau faham, itu konsep dia. Tapi untuk sekarang Mama tak boleh buat apa. Walaupun dia berkait dengan Datuk Seri Anwar waktu temu Anwar. Dia katakan seminggu, bagi saya seminggu jumpa semua syarikat Grab jumpa semua. Sebab tu lah sebab tu jadi rider-rider ni panas. Sebab ada janji tu. Mungkin aku tambah sikit, boleh? So apa yang menarik dia, Afiq sebut tentang boycott. Basically isu Grab ni dia berkelangsungan dengan isu kalau kita sedar bahawa sebelum ni memang ada usaha boycott Grab. Okay, kenapa aku sebut usaha boycott Grab? Sebab ada, aku rasa pemilik ataupun keluarga pemilik, aku lupa lah, kena betulkan aku, menunjukkan sokongan pada Israel. Di saat itu disebabkan pelbagai politikus lah. Politikus membuat satu kenyataan untuk boycott Grab. So bila aku melihat ada research sedikit tentang apa kita kata, tentang apa penyata kewangan, penyata kewangan syarikat, memang ada apa kita kata, hasil tu berkurang. So aku melihat Grab ni dengan usaha untuk memastikan dia punya profit tu tak menurun dengan mendadak, dengan tolak cas penghantaran. Ini impact apa yang berlaku. Bagi aku sangat setuju dengan Afiq. Sebenarnya dalam kita nak selesaikan isu Grab, bukan hanya kita bagi insentif pada Grab. Tak patut. Sebab aku, dia syarikat. Sebab kau bagi insentif, apa dia? Kau tak bina persaingan. Akhirnya dia akan, walaupun sekarang tak monopoli, tapi dominasi dalam market adalah di Grab. Kita tak dinafikan. Berbagai, aku tak nak sebut, aku tak nak promote syarikat lain, takut aku bias. Tapi dominasi dalam market adalah pada Grab. Aku sangat setuju dengan Afiq. Dalam kita menyelesaikan isu Grab ni, aku rasa rider pun sedar benda ni adalah membina satu environment yang kata apa, e-hailing lokal. Aku tak nak bina environment syarikat luar negara datang sengih. Akhirnya syarikat lokal selamanya tak akan dapat benefit. Kerajaan perlu, ini cara yang aku dah kerajaan. Sudah pasti ada orang setuju, tak setuju. Ada setuju, sebab apa, ni campur tangan kerajaan dalam ekonomi. Tapi bagi aku, dalam sifat falsafah ekonomi aku, kerajaan perlu campur dalam ekonomi jika dia berkaitan kebajikan rakyat, bukan kepentingan individu.
Itu penting. Itu aku setuju. Dan dasar ekonomi kita begitu. Dalam kita menyelesaikan isu Grab ni, kerajaan perlu mewujudkan satu benda, iaitu environment dalam meningkatkan value market syarikat e-hailing lokal. Kita pelbagai, kalau kau sedap pelbagai yang lokal dan sebagainya, pelbagai. Semua orang sudah pasti mendengar pelbagai syarikat lokal. Tapi bila aku mengkaji benda ni, isu besarnya kenapa rider-rider ni tak nak pergi benda lokal ni, sebab market mereka tak besar. Maksudnya mungkin mereka dari sudut satu kawasan saja, ataupun jumlah pasaran tu tak merakumi sangat besar, jumlah pasaran tak cukup, jumlah yang tak besar dan sebagainya. Akhirnya dia tak bagi input yang besar walaupun cah pasaran lagi besar. So, isunya dan bagaimana kerajaan perlu buat adalah memastikan bahawa market value e-hailing lokal ni meningkat. Akhirnya, walaupun bukan satu, mungkin gabungan, tapi mengimbangi Grab itu. Macam Afiq kata, bila mengimbangi Grab itu, dia memberi pilihan pada rider ni untuk pergi kepada syarikat-syarikat e-hailing lain. Walaupun aku konsisten menyatakan bahawa menjadi rider ni bukan satu career, dia hanya bekerja sementara, tapi memang ada yang memerlukan pekerjaan tu. So that's why aku cadangkan bahawa kerajaan perlu mewujudkan satu environment yang membantu e-hailing, syarikat e-hailing lokal dalam dominasi market yang sedang dikawal oleh Grab sekarang. Itu bagi aku solusi yang konkret untuk dibuat. Bagi aku, untuk kita kena elak apa, if dia naikkan cas pasaran atau orang katalah naikkan cas pasaran ni, kerajaan tak payah suntik insentif. Suntik insentif ataupun kurangkan cukai, tidak membantu. Akhirnya market dia terus didominasi oleh Grab. Ya, dia tak bantu-bantu. Satu lagi, Grab ada kuasa pula. Kenapa dia kuasa untuk dia menentukan semua benda? Yes, kecuali dari syarikat lokal, aku setuju. Ni bukan syarikat lokal pun. Di Singapura. Ya, Singapura. Tak perlu bantu sangat pun dia. So, tapi kita meraihkan lah perkhidmatan yang cuba dia buat kat Malaysia. Tapi aku tahu ada budak ekonomi akan bagi apa kata, kritikal. Dan aku kata, aku nak setuju ni. Dia menunjukkan mesej pada orang luar bahawa mana syarikat luar datang ni, kerajaan akan masuk campur. Tak. Kita orang cuba untuk pastikan core profit kau kekal, tapi kami juga perlu jaga masyarakat kami. Ya, itu je kami. Sebab korang memang tahu, dari sudut ekonomi, basic belajar ekonomi pun tahu bahawa syarikat ni utamakan profit, kerajaan utamakan kebajikan. Standard ekonomi kau, ekonomi aku, ekonomi. Kita tahu itu basic dia. Betul. Itu tujuan mereka wujudkan syarikat, bukan untuk buat kebajikan. Tapi tugas kerajaan lah untuk imbangi market supaya dia juga beri kebaikan kepada masyarakat. Ya, aku agak setuju dengan point kau. Dia Indonesia ni, aku rasa dia masalah dengan sentimen masyarakat ni. Selalu untuk kerajaan selesaikan masalah dalam minggu depan atau minggu depan. Sedangkan dia semua masalah tu kau boleh selesaikan sendiri. Tapi aku tak ada salahkan rider juga. Aku sangat faham jiwa mereka struggle semua. Ya, cari duit. Semua mereka cari duit. Tapi the point kat sini, untuk kita mainkan move part tu yang besar. Sebab apabila kerajaan suntik dana kat Grab, itu duit korang juga. Ya, aku tak setuju no. So kau kan suntik duit korang sendiri pada Grab, lepas tu upkan Grab bagi sikit-sikit korang. Macam satu kek besar, dia bagi kecil je kat korang. Yes. Kerajaan dah bagi satu kek dekat Grab, lepas tu dekat korang tu sikit je. Grab pula buat banyak. Ya, akhirnya bila Grab buat salah lagi, kau bagi insentif. Ya, akhirnya tak masalah. Senang kan nak masalah. Make sure Grab tu faham bahawa usaha korang lagi dari power pada dia. Make sure kalau tak ada rider ni, Grab tak boleh survive. Yes. Grab ada Grab car lah. Yes. Dan Grab boleh survive dengan Grab car, tapi dia dah hilang income dia. Apabila dia hilang ikan ni, dah kena tengok check balik apa masalah ni. Semua rider tak on disebabkan bayaran terlalu rendah. Kena up kan. Lepas tu Grab fikir, kalau kita up kan ni, kita nak up ke mana? Sebab Grab akan nak fikir dia nak untung sama je. Tak salah dia. Itu tujuan syarikat. Ya. Memang dia akan fikir tu. Dia tak akan fikir nak merugikan dia langsung lah. Dia akan fikir tu untung dia. Yes. So dia akan fikir bahawa okay, kalau aku up Grab punya upah dia, rider punya upah, aku nak naik harga kat mana? Bukan aku naik kat vendor pula. Yes. Itu dia punya hal lah, naik kat mana kan. Itu dia fikir. Tapi nak terbaik untuk kawan kau tu dan gameplay ni, if Grab buat hal, kau pergi tempat lain. Yes. Kau kena pergi betul-betul ramai. Tapi apabila kau pergi betul-betul ramai, Grab akan selesai balik masalah ni. Dia akan cuba buat benda lain untuk tarik balik lah. Dia persaingan. Itu kita nak. Dia persaingan. Akhirnya manfaatnya pada rakyat dan juga pada rider. Bagi orang akan bertemu. Kan harga Grab kan agak mahal makanan sekarang. So if ada vendor lain, e-hailing lain yang boleh bagi harga lagi murah, macam aku tak nak sebut lah ini, tapi dia pernah buat satu promosi bahawa harga kedai. Aku tak sebut dia siapa. Memang dia ada move, tapi limitasi dia satu kawasan je. Tapi ada move bahawa harga ni harga kedai. Dia ambil cas berapa sen je daripada rider. Itu. Tapi limitasi dia sebab market dia kecil. Memang ada usaha tu. Tapi ni nak persaingan. Bila persaingan, kau pun order bukan Grab pun, ada free, ada lagi murah, ada Grab. Aku mesti order sana. Of course, harga sana. Sebab secara automatik orang pergi lepak lagi murah. Kecuali orang kaya lah. Kita tak tepi lah. Dia punya kurangan. Tapi point yang Aiman cakap dia betul. Wujudkan persaingan. Itu penting. The one day apabila kau lecau daripada Grab ni,
Grab akan naik balik harga tu. Kau nak comeback balik, comeback lah. Dia Kau akan nak bergaduh dengan syarikat tu. Dia nak tarik pelanggan. Ya, dia begitu. Sama dia orang gaduh. So kau yang tentukan. Lepas tu apabila waktu dia orang tengah bergaduh tu, wujud pula company satu lagi. Ada lagi pening mereka. Nah, Mereka nak sure bahawa semua company tak boleh wujud, hanya tinggal aku 3, 4 je yang boleh conquer that market. Tapi kerajaan tak nak macam tu. Kerajaan nak, kalau kita nak untuk ekonomi lebih sihat, kita nak semua ada. Dalam 10-20 ada. sebab benda ni ya, aku contoh ini yang menjadi kerisauan bila satu syarikat besar mengawal satu market yang bukan bawah kerajaan. Akhirnya okey, diorang tak salah sebab diorang tak makan untung. Akhirnya kebajikan pekerja dan sebagainya tak dijaga. Dan tugas kerajaan yang ada kuasa undang-undang ni untuk mengawal benda ni. Bagi aku itu je. Dan rider lepas tu tak ada masalah. Aku dah dengar rider kata kami nak pergi tapi ya tak kawasan tak ada lah, tak konsisten lah sebagainya. Ya, of course limitasi begitu. Tapi ini bagi aku rasa Afiq dengan aku setuju bahawa persaingan adalah solusi untuk isu Grab ni. Dan bagi Wak Faisal, bagi aku, yalah, kurangkan benda-benda yang boleh memburukkan nama kau. Bagi aku Wak Faisal ni aku respect dia sebagai orang yang muda, nak berpendidikan, ada idea dia, tapi berhati-hatilah berkata-kata. Sebab aku tahu bahawa image kau, aku rasa dia sedar image kau dilihat sebagai mak jago yang sembang kecang. Aku rasa dia seorang yang intellectual. Bagi aku letak dia sebagai orang intellectual. Aku pernah mendengar dia bercakap. Bagi aku not bad dia ni. Tapi aku nak dia sedar bahawa sebagai politician, walaupun kau pandai tapi kau tak pandai berkata-kata, akan jadi masalah. Ke dia selalu sting, dia tiba-tiba sting. Waktu aku jumpa dia dulu, dia okey. Apabila bercakap soal idea semua, dia faham dah konsep dah idea, how to, aku lupa apa topik dia waktu tu, tapi dia faham dah konsep ekonomi tu, walaupun dia bukan studi ekonomi. Dia studi IR, International. Walaupun dia bukan studi ekonomi sangat, tapi dia faham dan dia aku rasa dia ada masalah sting kot Osman. Mungkin itu aku rasa dia terlalu vibe, terlalu sting. Aku akan cakap dengan aku. Yes, bagi aku mungkin setengah orang terlalu membenci Wak Faisal. Bagi aku Wak Faisal ada value dia. Aku meraihkan aku untuk Wak Faisal, untuk rakan-rakan di Bersatu dan sebagainya. Aku meraihkan sebagai ketua pemuda Bersatu, dia ada idea dia. Tapi dalam menunjukkan bahawa kau ada idea, dan sebagai politician, kau juga kena berhati-hati berkata. Aku dengan Afiq pun walaupun bukan politician, berhati-hati bercakap. Takut aku kuat separuh je. Jadi salah faham pula. Aku faham benda tu. Dan bagi aku, ya, sebagai seorang yang anak muda, aku mengharapkan Wak Faisal lebih berhati-hati berkata, lebih mendidik masyarakat lah. Bukan hanya bermain sentimen. Aku lihat dia sebagai seorang yang progresif dulu aku sebut. Tapi sekarang ni dia terlalu nak jadi populis. Mungkin itu menyebabkan image dia tak semakin cantik. Dia apa tu, dia nak ganti kawan dia kot, Syed Saddiq. Mungkin lah, sedang lah, bekas bos dia. Tapi yes, itu segmen tentang Grab. Okay, menarik. Sekarang ni kita pergi ada segmen yang baru dan juga panas, iaitu tentang kenyataan Mahathir. Aku cerita sikit weh, lepas tu kau boleh tambah. So basically Mahathir buat PC pada 22 Januari, hari Isnin. So basically PC itu tentang anak dia lah, Nizam Mahathir. Aku tahu ditahan ke disiasat, aku tak ingat lah. Tapi disiasat oleh SPRM. Dan berdasarkan apa yang Mahathir kata, SPRM meminta bahawa Mizan ni keluarkan semua statement ban dia daripada umur 20 tahun sampai sekarang. So Mahathir mengatakan dalam masa 30 hari lah, Mahathir mengatakan bahawa benda itu sangat mustahil untuk dilakukan. Dan Mahathir mengatakan bahawa siasatan dibuat ni adalah siasatan yang fokus pada dia, bukan bersifat adil. Sebab apa dia kata itu? Sebab dia kata kenapa tak takak adik Azhar Baki. Kenapa dia pun sebut juga, aku tak nak sebut nama, dia pun tak sebut nama kenapa TPN tak dilepaskan tanpa dibebaskan. So dilihat dalam statement media dia mengatakan bahawa ini adalah siasatan terpilih atau permainan politik lah. So bagi kau, Mahathir merupakan tokoh yang kau kagumi, yang kau selalu ikuti. Mahathir Dilema, Malay Dilema, buku Malay Dilema dan sebagainya, biografi dan sebagainya. Kau seorang yang sangat mengidolakan Mahathir Mohamad. Aku aku sangat idolakan waktu dia Perdana Menteri. Yes, bagi kau kita melihat bahawa Mahathir, macam kita pernah bincang sebelum podcast ni, agak trigger dia. Bagi kau kenapa benda ni, adakah apa PC dia buat ni menjatuhkan image dia bagi kau? Okay, baik. Dia ni politician yang lama main, dia survive kan. Kalau kita tengok, aku sangat idolakan dia, but dia tak ada never give up. Never give up. Dia betul-betul hard work punya orang, dan never give up. Dia tak pernah ada nampak bahawa aku kena down, aku kena rehat, aku give up, aku menyerah. Tak ada. Daripada zaman dia muda lagi, first waktu 13 Mei, dia dah hantar surat terbuka kepada Perdana Menteri pertama, Yes. Sukarno Ahmad.
Dia kata tukar ramah tak faham. Wah, waktu tu dia pemuda UMNO. Dia bagi lah tu. Dia bagi Presiden UMNO. Dia bagi macam tu. Bukan Presiden UMNO, dia menteri. Menteri kat saya tu. Berani betul ni. Lepas tu kena buang. Lepas tu tak tahulah apa titik dia lobby tu Razak ke macam mana. Angkat balik dia. Yes. Kat situ dia mencatur balik. Dia dapat puang, dia mencatur balik. Sebab tu aku rasa dia ni strike in the right time. Orang yang strike in the right time. Dan tempoh dia strike sekarang ni, isu dia, dia akan trigger satu benda aku perasan, Man. Kalau serta family dia, everything yang serta family. Waktu tu Naim kena saya tak kisah sangat, macam ikutlah kau pandai-pandai lah. Dia juga statement begitu lah. Begitulah dia tukar naratif. Dia kata dia akan sebetul. dia akan tukar naratif sebaik untuk fokus pada benda lain, bukan pada terdaik. Tapi sekarang apabila experience tu anak dia, dia seorang father man seorang ayah yang sangat sayang kepada family dia. Dia akan protect lah. Dan kali ni dia betul-betul nampak gelabah. Aku terkejut nampak dia betul-betul mencatur. Dulu dia macam relax-relax je, Man. Banyakkan semua isu dia akan relax. Dia tu isu rasis sikit, isu Melayu sikit, dia relax je seminggu dua. Ni sekarang ni, lepas dia tu isu India, isu orang India, lepas tu isu anak dia kena tangkap pula. Lepas tu setelah pula isu Melayu akan hilang 10 tahun lagi. Betul. Lepas tu dia dari PC dia menyatakan bahawa ini pendawan terpilih macam kau cakap. Lepas tu dia pergi pula perhimpunan kat istana. Yes. Kau nampak gameplay dia, dia tengah cepat sangat tahu ni. Biasa dia gilek-gilek. Dia tengah membina momentum. Ya, Tapi yes. Tapi untuk menjawab kau, apa tu cakap ini pendawan terpilih tu tak boleh menilai macam tu. Nak kata ni pendawan terpilih. Contohlah kalau daripada umur 20 hingga sekarang nak tengok account bank, itu hak untuk siasat lah. Waktu tu mungkin Perdana Menteri. Kita tak tahu tarikh tu. Yes. Tu mungkin tak Perdana Menteri, tu menteri. Kalau Tun tak menteri Tun ahli parlimen. Aku dah berkait waktu tu. Sebab tu hak SPRM untuk tengok daripada awal. Kalau anak Tun nak bagi tak bagi tu tak nak kata dia pendawan terpilih. Hari ni baru kena Tun. Sebab benda ni tak senang untuk gameplay ni. Betul. Itulah aku nampak. Yes. Bagi aku macam ni. Dalam kita melihat apa yang Tun nak katakan, Tun Mahathir nak katakan, aku lupa. Aku lebih suka sebut Dr. kot. Apa yang Dr. Mahathir sebutkan bahawa ini adalah pendawan terpilih, ini adalah satu move politik untuk fokus pada dia sahaja. Itu adalah hak dia. Bagi aku apa yang dia nak katakan adalah hak dia. Tapi aku tak rasa dia bijak. Dia pusing naratif tu balik. Aku rasa isu yang besarnya adalah apa yang Tun nak kata dia teruskan. Tapi apa yang perlu kerajaan fokuskan sekarang, bahawa kau telah cuba untuk menyiasat sebagainya. Buat je kerja. Bagi aku bahawa kerajaan sekarang, sudah pasti dia ada beberapa usaha yang sedang dilakukan. Tapi bagi aku kerajaan sekarang perlu buat je apa yang dia ingin lakukan. Tapi ingat, jika kau tersilap langkah, imej kerajaan ni akan tercemar. Ini benda penting. Apa yang nak dibuat itu hak kerajaan. Macam kau cakap, hak siasat, hak kerajaan. Hak nak menyuarakan tak suka disiasat tu hak individu. Tapi sebagai kerajaan, dalam kita menyiasat, pastikan, aku setuju apa kerajaan buat. Cuma pastikan kita less talk, more action. Sebab Tasri Rafidah Aziz sebut dalam podcast KJ, no talk, no action, talk only. Aku cakap no talk, action only. So bagi aku, kerja kerajaan saya kurangkan bereact dengan statement Mahathir. Dia akan terus buat reaction, statement sebagainya. Dia akan buat, itu kerja dia. Bagi aku suka benda tu. Aku suka untuk kerajaan ni diimbangi. Jangan nampak sedap sangat kat atas tu. Tak, seorang individu boleh goyangkan kerajaan, Man. Mahathir adalah satu tokoh. Kau tak boleh nafikan. Tak ada orang boleh capai level dia. Aku setuju. Aku di Yuana hari ni, aku tak melihat ada tokoh yang boleh sekonsisten macam Tun Mahathir. Termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim atau Anwar Ibrahim. Dia mungkin dia perlu banyak proses. Contohnya dia diukur sekarang. Aku nak tengok dia boleh capai level Tun Mahathir ke tak, Dr. Mahathir tak, dengan uruskan kerajaan sekarang. Mahathir je play the game macam mana orang tak boleh kacau dia langsung. Tapi ini kesan bahawa Anwar nak kacau Mahathir, ataupun bukan nak kacau tapi memang ada siasatan dan sebagainya. Tapi tugas kerajaan sekarang adalah untuk pastikan bahawa mana-mana kes yang ada usul-usul corruption, siasat. Tapi ingat, jangan terlampau memilih. Perlu siasat semua. Dia aku lihat kerajaan buat benda tu. Lepas tu kes katil ayam. Ayam, katil ayam ke katil dedak ayam.
Kata dia ada ayat 5 syarikat dia didenda. Sekarang ni isu tentang pekerja asing yang kita bawa tadi tengah dini, dan beberapa tokoh-tokoh. Contohnya tokoh Spangko, aku lupa nama syarikat tu. Okey. Syarikat yang tengah disiasat juga. Mungkin bahawa kajian mengatakan bahawa mungkin ada usul di tengah disiasat, bukan pada awak lagi. Disiasat ada untuk siasat, adakah ada usul-usul rasuah. Saya ni nampak benda tu. Kalau bagi aku kajian perlu buat benda tu. Dia konsisten buat benda tu. Itu kalau tugas kajian. Tapi ingat, pastikan jangan setiap satu bawa image power memang ada corruption. Bukan buat siasat tak ada kes pisang. Yang bagi image kajian tak cantik. Maksud kau macam Mahathir pernah. Aku setuju dengan statement Mahathir ni. Dia kata Anwar pernah kata bahawa dia ada duit berjuta-juta. Lepas tu Mahathir minta bahawa buktikan. Betul tak? Tu Mahathir pun buat sama fitnah kat dia. Ini aku tak nak. Bagi aku kajian jangan tak perlu react dengan Mahathir, tak apa cakap benda tak perlu. Tapi more action. Itu perlu. Jangan cakap kau Mahathir kan sama kau je. Aku susah aku nak main dengan orang yang dah hampir 100 tahun umur dia. Dia 98 dah sekarang. 98 dah. 99 dah. 98 mungkin lah 99 tahun ni. Wah, seorang yang ni boleh berjalan lagi. Yes. Boleh mencatur sebab aku tak tahu lah. Dia betul dia fikir kan orang yang fikir untuk dia. Aku rasa Mahathir ni seorang tokoh yang ada penasihat. So pasti ada orang ke dalam circle dia yang menasihati dia. Tapi dia memang begitu. Dia macam, aku ada salah, aku fikir jap. Aku tanya sikit kawan aku, okey tak? Oh, okey, tambah sikit ni. Dia begitu. Dia bukan, kalau kau boleh nampak orang yang berfikir, yang ada idea sendiri dengan orang yang cocok idea. Orang yang ada idea sendiri, dia relax je. Pergi PC, baca fakta je. Semam dia sendiri. Aku nak PC dia tak baca sangat pun. Dia baca bila data, bila step-step tertentu je. Tapi benda lain dia akan cakap, ini dia memang, aku lihat Mahathir ni, dia ada idea dia sendiri, pemikiran dia sendiri. Dia bukan orang yang kau jadi boneka aku. Tak, dia tak akan pernah jadi boneka orang lah Mahathir ni. Macam mana kau cakap dia bagi surat terbuka pada Perdana Menteri masa dia jadi pemuda UMNO. Gila-gila level tu. Satu lagi man, waktu dia ada PC tu, aku tak tahu mana datang kan. Dia kata usul bubar parlimen sekarang. Itu game Malaysia. Aku kata wow, selevel ini dia main game ni. Aku bukan nak puji dia, tapi aku terkejut dengan umur macam tu. Kalau kau bayangkan umur 50, susah nak lawan dia. Seraga je. Aku tak tahu lah. Aku rasa best dia semua tengok Mahathir ni satu-satu. Macam apa, Kuli pun pernah ada krisis dengan Mahathir. Tak akan lihat Kuli pun sedap bahawa Mahathir ada style dia. Kuli pun ada style dia. Tapi tahu Mahathir style orang sangat konsisten. Tapi yes, bagi aku ini adalah fasa bahawa kajian nak buktikan apa pun statement kajian sekarang sebelum ni, bahawa Mahathir memang terlibat dalam beberapa usul. Itu tugas kajian. Aku tak nak bercampur. Dia buat apa dia buat. Aku nampak dia tengah buat sesuatu. Mahathir apa dia suarakan, dia tersuarakan. Tapi bagi aku ini adalah permainan level-level tinggi lah. Level-level yang memang wolok politik Malaysia lah. Bagi aku permainan besar lah. Permainan besar. Bagi aku belajar sesuatu dalam isu ni adalah baca quote statement dia. No talk, action only. Sebab kau cakap banyak, Mahathir dapat statement kebanggaan. Dia balung kan kau? Dia balung kau bodoh. Dia boleh balung kerajaan macam tu ke? Itu level dia. Tapi ya, menjadi isu untuk menutupi lah, kita cakap isu ni. Bagi kau, apa nasihat kau kepada generasi dalam politik Malaysia sekarang? Aku tak boleh nasihatkan. Aku rasa ni peluang untuk anak muda belajar dengan orang ni. Macam mana konsistennya dalam saudara politik ni untuk selesaikan masalah dia. Dan apa cara sekalipun mereka buat. Dan belajar something. Yes. Mungkin pengalaman 10 tahun 20 tahun ke depan kau akan ada dari situasi dia. Atau kau berdepan dengan musuh macam dia. Kau dapat belajar something lah. Bagi aku, benda paling baik itu bukan pada Dinosaur tu man. Dinosaur tu dia tu sebagai gameplay. Sebab kalau kau cakap banyak kali pun, dia tak ubah. Tak lengah pun. Tapi untuk anak muda sekarang ni, kau kena belajar daripada pengalaman. Bukan pengalaman kau kena belajar juga daripada pengalaman orang lain. Sebab tu kalau tengok gameplay politik yang berlaku ni, melibatkan Dinosaur besar ni, sangat penting untuk kau belajar. If kau belajar dan kau faham, apabila kau faham bahawa orang ada in future akan guna cara sama yang digunakan oleh Mahathir sekarang ni. Dan itu sangat penting untuk kau tengok dari seluruh penyeluruhan dan menilai dari sudut betul Dr. Mahathir. Bukan kau nak puji dia. Macam mana umur 98, 99, aku tak tahu umur berapa sekarang ni, aku rasa nak kat 100. Boleh konsisten macam tu. Yes. Boleh konsisten dan boleh bersemangat lagi. Dan boleh cakap dengan PC dengan gaya tanpa skrip. Orang tanya direct, aku jawab direct. Macam tu je. Level dia macam tu. Dia sama level dengan Anwar kan? Ya, dia betul je kan. Dia dengan Anwar je boleh ni. Orang lain Muhyiddin tak ada bayang-bayang. Dari perbincangan ni Muhyiddin dia tenggelam. Hadi tenggelam. Baru tahu mana-mana demonstrasi ada Tom confirm ke depan. Dia ada karisma tu. Bagi aku dah, bila aku tanya soalan tu,
Bagi aku macam ni, aku melihat orang muda perlu sedar, orang yang masuk politik. Aku tak minat masuk politik. Orang yang nak masuk politik kena sedar bahawa dalam kau nak ke depan, korang perlu bercakap tentang idea. Kenapa cakap pasal idea? Kau sedar apa seteru Anwar dengan Mahathir ni ialah seteru idealisme. Anwar bergerak begini, Mahathir bergerak begini. Orang kata Mahathir ni right, Anwar ni left, dah ikutlah. Cuma dia bercakap tentang idea. Bagi aku anak muda ni, korang kan main sentiment. Tapi sekarang ni korang perlu fokus adalah untuk mencari apa image yang aku nak bawa sebagai politician. Ini benda penting. If kau kagum dengan apa yang Mahathir dengan Anwar tengah berlaku sekarang, kau perlu fikir apa diorang buat masa zaman muda diorang. Mahathir bagi surat pada berhenti, Anwar buat demo balik. Semua orang ada buat sesuatu pada zaman muda. Ini adalah satu hasrat aku pada orang muda, adalah untuk kita juga ke depan. Turunlah demonstrasi. Wah, ketua hajat demonstrasi ni. Turunlah demonstrasi walaupun korang sokong PH. Sebab apa korang nak asah idealisme korang. Berbicara dah dengan semua orang tentang idea. Ini penting. Orang muda perlu aktif. Kalau orang masuk politik lah, tak mesti masuk politik saja, tapi yang nak ke depan, nak membawa negara ke arah kemajuan, dia perlu asah idealisme dia sekarang dengan orang-orang muda juga. Aku tengok Mahathir, Anwar ni dah asah sama-sama muda. Zaman tua 50 kat atas dah strong lah. Konsisten lah member tu. Gitu je dia. Lepas tu kau dapat dua tokoh ni, yang lain tak boleh lawan dia. Kalau kau bayar Bosku ada gameplay ni, tergelam tak. Bosku ni dia silver spoon. Dia lahir dengan silver spoon. Walaupun dua-dua Mahathir dengan Anwar ni, walaupun Anwar ni antara ayah dia selaku UMNO juga, Mahathir pun dia sudah jalur keluarga pun sangat educated. Tapi Najib ni silver spoon, lahir sebagai bekas anak Perdana Menteri dia dulu. Tapi Mahathir dengan Anwar ni orang yang biasa. Bagi aku biasa lah, walaupun dia ada jaringan politik, tapi orang biasa yang boleh naik ke jauh. Tapi mereka ni bercakap tentang idea. Kalau Bosku masuk dia, Bosku boleh tenggelam gameplay ni. Tenggelam, memang tenggelam. Bagi aku Bosku bukan level ni lah. Kau nampak dua-dua tokoh dia tak pernah main duit. Aku nampak dalam gameplay pengaruh dia. Tak apa dah budak. Dia orang ada karisma dia lah. Buat kau orang follow dia. Okay, Bosku, kalau kita stay pasal Bosku, Bosku dikenali sebagai orang yang ada duit. Apabila dia turun demo apa-apa, orang kata ni semua penyokong dibayar. Apabila Anwar dengan Tuan Mahathir turun mana-mana, tak pernah dengar isu bahawa orang tu dibayar. Orang tu sebab aku pernah pergi satu ceramah Mahathir. Aku sanggup pergi Melaka daripada tempat aku. Semua mata nak tengok Mahathir bercakap. Walaupun bercakap tak ada lah power sangat. Dia orang tu tak power, tapi the figure is okay, that's Mahathir lah. Macam juga Anwar, that figure is itu Anwar lah. Bagi aku orang muda kena buat begitu lah. Bina image sekarang, bercakap tentang idea dan sebagainya. Of course salah silap dia biasa. Kita orang apa pernah salah silap. Tapi masalah macam mana kau nak melahirkan figure yang besar seperti itu? Bagi aku macam ni, Tun dengan Anwar beza betul. Anwar sangat nampakkan sebagai sangat left, sangat fight isu rakyat semua. Tun tak nampak tu muda. Tun nampak sebagai orang kerajaan. Dari muda lagi Tun sebagai orang kerajaan. Yes, nationalist, yes. Tapi bagi aku macam ni, aku melihat bahawa orang muda ni, aku mungkin ada setuju, mungkin tak setuju. Tapi aku melihat bahawa orang muda sekarang, dia macam mana nak kata, aku lupa dah. Aku lupa Pik. Okay. Maksudnya masa muda aku dua-dua ni kiri kanan Aman. Beza jauh. Sangat beza jauh. Anwar aku faham lah kenapa orang nampak berkanya mas. Aku ingat dia. Aku ingat. Aku sambung. So aku lihat bahawa kenapa walaupun ni kanan ni kiri tapi satu benda je dia orang tunjuk. Satu benda sama. Itu untuk negara. Be nationalist. Kalau kau sedar, Anwar cakap apa tentang negara, walaupun dia ke kiri. Mahathir pun cakap apa-apa walaupun kanan di pasal negara. Bagi aku, orang muda ni dia perlu bicara macam mana dia nak majukan negara dengan gaya dia sendiri. Tak kisahlah apa idea korang rasa macam, tak kisahlah korang nak copy paste orang apa. Dia bercakap idea untuk membangunkan negara. Itu benda penting. Tapi bagi aku, mungkin call perlu untuk isu ni. Perlu untuk isu ni aku agak setuju dengan poin kau. Apabila anak muda bicara, anak muda kena belajar. Macam aku cakap tadi, anak muda kena belajar. Itu aku tak nak ulang poin aku. Tapi sedikit ni, aku setuju dengan kau. Anak muda kena tengok dia punya perspektif untuk pada negara dia. Bukan soal kau nak kerja. Okay, aku nampak anak muda sekarang ni, okay, normal anak muda, if dia jauh dalam politik, dia akan fikir bahawa aku nak jawatan, aku nak projek. Tapi kau tak ada value lagi. Kau nak pinjam jawatan apa lagi ni? Betul. Kau kata aku nak cepat, aku nak dapat jawatan. Kalau lepas aku boleh perform, tak ada jawatan bukan boleh perform lah. Yes. It's not work like that. Apabila kau ada jawatan, if kau ada idea, orang akan dapat kau perform. Yes. Aku tengok banyak man. Apabila kau tengok dari sudut berbeza,
Apabila orang ada jawatan dengan orang tak ada jawatan. Sedangkan orang tak ada jawatan, dia boleh perform. Tapi orang tak ada jawatan, dia rasa macam tak nak perform. Aku nak tunggu dapat jawatan tu. How? Tak dia fikir sebab ada jawatan. Buat apa yang kau boleh buat? So soalan aku, macam mana kau nak dapat jawatan kalau kau tak perform lagi? Kau kena perform dari awal lagi. Buat apa boleh buat? Macam kita orang pun tak ada jawatan. No. Kita orang pun cari orang mana yang orang boleh tolong kita orang. Gitu je. Kita pun tak berminat sangat pun nak jauh dalam politik. Tak Kita minat suka pun. bercakap je soal politik. Suka bercakap, tak berminat sangat pun. Semua orang kerja lah. Kau puas, Aiman kau puas, kau puas. Tapi the point kat sini, macam mana kita nak faham bahawa anak muda nak ada value, dan kita minta yang mana nak jauh dalam politik, dia kan jadi macam lembu di cucuk hidung. Ikut je. Ikut je. Kalau bos kau ikut, lepas tu puji sikit. Ya, aku faham puji tu bagus untuk bos kau bagi kau something. Tapi aku faham lah, itu method paling senang. Betul. Method paling senang adalah kau puji bos kau, kau jilat bos kau. Itu method paling senang. Tapi aku harapkan anak muda berfikir yang lebih luar. Tapi apabila kau nak bercakap soal idea, atau kau tak nak jilat bos kau, kau tak boleh jilat pun bos kau sebenarnya. Betul. Kau buat kerja kau je. Kau lepuk value kau lagi tinggi daripada orang lain. Ya, idea buat kerja. Itu penting. Ya, kalau bos kau nak buang kau, bos kau rugi, bukan kau rugi. Yes, Kau betul. sangat perform, kan bos kau nak buat. Sebab apa? Sebab kau tak jilat. Ya, Itu. sebab tak jilat nak buang, memang dia rugi besar lah. Yes, betul. Aku rasa orang muda pun dah tahu dulu. Dan aku rasa itu saja daripada kita orang. Dan aku kena betulkan, aku tak nak janji bagi TV. Tak ada. Tak ada. Kau WhatsApp aku ni. Tak ada. Notification ni. Ada. Kau jangan nanti orang minta screenshot pisang kau. Kita orang tak pernah janji. Jadi pertama, kita orang nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kat luar sana yang support Yona. Aku sangat happy sekarang tau. Semua orang tengok YouTube Yona hampir full. Dah cukup 1,000 subscriber. Tapi tiba-tiba bila dah full, jadi malas buat video pendek. Kenapa buat video panjang? Maksud kan YouTube kan full. Nak jadi video pendek rasa malas. Sebab bukan malas sebab malas. Sebab kami pun ada kerja lain. Tapi kami cuba sebab mungkin untuk buat juga video-video pendek untuk korang lebih faham. Tapi yes, paling-paling kami suka, terima kasih pada rakan-rakan kat luar sana yang terus bagi sokongan kepada Yuana. Dan sudah pasti kami di Yuana, Afiq, Ia, Azmi, Nabi dan saya akan cuba yang terbaik untuk bicara isu semasa dengan lebih intelektual, lebih kondusif dan lebih mendalam. Dan pada masa sama juga kami juga dalam usaha untuk mencari orang-orang muda yang berminat untuk menjadi host. Dan kami buka kepada orang luar sana, jika ada minat untuk jadi host pada Yuana, boleh email kami di email kami yang tertera yuanatv@gmail.com. Dan kepada rakan lain, terus bagi sokongan dengan follow kami punya sosial media, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan Instagram. Dan itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.